Okey, jadi kita sambung hari ni, kita sambung. Rupanya cikgu cakap seorang rupanya. Mikrofon tak buka, buat malu je. Okey, jadi untuk hari ni kita akan sambung 2.3 ungkapan algebra dan ungkapan matematik. Jadi kelas yang lepas kita dah belajar berkenaan dengan penambahan dan penolakan. Ada apa soalan tak berkenaan dengan penambahan dan penolakan? Tak ada. Tak ada. Okey. Okey, kalau tak ada tak apa. Okey, jadi untuk kelas hari ni, insya-Allah kita akan belajar berkenaan dengan pendaraban dan pembahagian ungkapan algebra. Okey. Jadi pendaraban dan pembahagian ungkapan algebra. Okey, kita tengok dalam buku teks muka surat 36. Okey. Sebelum tu, okey, kita nak recall balik lah. Kita nak recall balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Mulai kembangan kan. Contoh kembangan kita yang kita belajar. A tambah B kuasa 2 akan dapat A kuasa 2 tambah 2 AB tambah B kuasa 2. A tolak B kuasa 2, kita akan dapat A kuasa 2 tolak 2 AB tambah B kuasa 2. Lepas tu satu lagi, A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Kita akan dapat, apa dia ni? A tolak B, A tambah B. Benda-benda ni kita akan gunakan tau. Kita akan gunakan untuk kaedah pendaraban dan bahagian ni. Okey. Jadi mari kita tengok untuk dia kata untuk mendarat dan membahagi ungkapan algebra, anda perlu memfaktorkan ungkapan tersebut kemudian memansuhkan sekiranya terdapat faktor sepunya pada pengangka dan penyebutnya. Contoh kalau kita tengok, okey, kita tengok 2P tambah 4 bahagi P kuasa 2 tolak 4. Okey. Kalau ada simbol bahagi ni, kita terus buat macam mana? Kita teruslah tulis 2P 4 bahagi. Tak nampak? Okey. Jadi kalau daripada sini contohnya, daripada contoh kita tengok contoh yang ni, kita boleh nampak dekat sini. Kita buat satu persatu kita buat dari atas dulu, lepas tu kita buat bawah pula. Okey, kita tengok yang atas dulu. Okey. 2P tambah 4 ada faktor sepunya tak? Ada. Ada. Apa faktor sepunya dia? 2. 2. So, macam mana kita nak buat faktor sepunya tu? Okey. Okey, sekejap. Kopi lah dia. Okey. Macam mana kita nak buat 2P tu? 2P tambah 4. 2P bagi 2 dapat P. 4 bagi 2 dapat 2. Dapat 2. Okey. Jadi kita dapat dekat sini bersamaan. Okey, untuk atas kita dapat 2P tambah 2. Okey. Untuk yang bawah ni pula. Okey, ni untuk ni. Okey, ni kita ke bawah pula. Okey. Yang ni kita nampak tak bentuk dia lebih kurang macam ni. Betul? Betul. Jadi kita boleh ubah dia jadi P kuasa 2 tolak 4 ni kita berjadikan dia sebagai apa? P kuasa 2 tolak apa? 2 kuasa 2. 2 kuasa 2. 2 kuasa 2. Good.
Okey, jadi 2 kuasa 2 ni pula kita boleh tulis balik dalam keadaan dua kurungan ni. Jadi kita akan tulis macam ni, 2 tolak 2. Salah, P tolak 2. P tambah 2. 2. Okey, jadi kita tulis P tolak 2. P tambah 2. Okey, dia kata apa tadi? Dah lepas kita memfaktorkan, jadi lepas tu kita mansuhkan. Jadi kita tengok kat sini, kita anggap ni, nampak ni. Kita anggapkan satu kurungan ni, yang mana ada kurungan, satu kurungan ni sebagai satu ungkapan. Okey, jadi kita tengok kat sini. P tambah 2, kat sini P tolak 2, yang ni pula P tambah 2. Yang mana yang sama? P tambah 2. P tambah 2 dengan P tambah 2. Jadi kita boleh potong tak? Kita boleh mansuhkan. Boleh kan? Boleh. Boleh. So kita mansuhkan, kat sini jadi 1, kat sini jadi 1. Jadi yang tinggal 2 darab 1 bahagi dengan dalam kurungan P tolak 2 darab dengan 1. Jadi macam ni kita tulislah 2 bagi P tolak 2. Dapat? Dapat. Okey, ini konsepnya. Konsep secara asasnya lah, secara asasnya macam mana benda tu boleh berlaku lah. Okey, jadi kita try tengok contoh 19. Okey. Sama-sama kita tengok contoh 19A. Okey. Apa soalan dia? Pemudahkan A tolak 2, 1. 2AB darab B kuasa 2 1 tambah A. Okey. Okey, soalan dia macam ni. Okey, sekarang kita tengok one by one. Kita tengok satu persatu bentuknya. Okey. Sekarang ni A2, A kuasa 2 tolak 1. Dia sama macam bentuk apa? A kuasa 2 tolak 1 kuasa. Betul, dia sama. Jadi kita tengok part ni dululah. Okey, kita tengok one by one kan. Okey. Okey, kita tengok yang warna kuning dulu. Okey, yang mana warna kuning? Okey, kita tengok warna kuning sikit. Okey. A kuasa 2 tolak 1 bersamaan dengan A kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Jadi kalau kita kembangkan, kita akan jadi apa? A tolak 1, A Tambah 1. tambah 1. Okey, dan kat situ dulu. Jadi kita tulislah dulu. Okey, kat situ. A tolak 1, A tambah 1. Okey. 2AB, 2AB tak boleh buat apa-apa. Betul, sebab dia satu ungkapan itu, betul? Betul. Okay. Darab. Okey, ni. B kuasa 2. Okey, yang ni pula. 1 tambah A ni. 1 tambah A. Kita nak bagi kawan lain. Okey, sekejap. Okey, warna ni. Okey, sekarang tengok yang ni pula. 1 tambah A sama dengan apa? A tambah 1. Betul? Betul. Kalau tambah, kita ada ni apa, hukum apa ni kat sini. Jadi kita gunakan segala hukum yang ada lah. Jadi 1 tambah A sama dengan A tambah 1. Kalau kita tengok dalam kursus 36 tu dekat bahagian tips tu Dekat bahagian tips bawah, kat bawah imbas kembali tu ada tips. Nampak tak? A tambah 1 sama dengan sama dengan 1 tambah A. Okey. Jadi kita ubahlah sikit kat sini. A tambah 1. Boleh? Boleh. Okey. Sekarang ni kat sini
Sebab sini darab betul? Betul. Okey, kalau darab, secara amnya kita boleh tulis macam mana? A tolak 1, A tambah 1, B 2. 2 AB, A tambah 1. Betul? Betul. Betul. Sebab kita darabkan yang atas darab semua dengan atas, yang bawah kita boleh darab semua dengan bawah. Okey, jadi kat sini kita masukkan. Kita nampak lah sini kita boleh masukkan. Kita nak buat macam ni boleh, nak tinggalkan atas ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, sekarang ni kita nak masukkan. Apa yang boleh masuk kat sini? A tambah 1. A tambah 1. Ada lagi tak boleh masuk? Tak ada. Tak ada? Sure? B boleh masuk ke cikgu? Okey, itu soalannya. B boleh masuk ke tak? Okey, kita tulis dululah yang ni dulu kita tulis sekejap Okey. Kita tulis dululah ni yang tinggal A tolak 1. Salah. Tak boleh Ctrl Z. Okey, sekejap. A tolak 1. Dia didarab tau, darab B kuasa 2. Dengan 2 AB. Okey, kita tengok. Kita tengok part ni. Kita tengok part ni. Ini hasilnya apa dia? B darab dengan Darab B. B darab B. Yang ni hasilnya apa? 2 A darab B. darab A darab B. Okey. Jadi kalau kita buat antara dua ni lah. B darab B bagi 2 darab A darab B. Ada boleh potong? Ada. Apa dia? B. B boleh potong. Jadi yang tinggal B dengan 2 darab A. okey, so ini kita akan jadi B. Yang ni kita potong B. Dan last sekali kita akan dapat A tolak 1. B jangan lupa. B dengan 2 bagi 2A. Kalau yang boleh potong, make sure benda tu boleh potong, potong. Sebab kita nak ungkapan yang paling mudah. So inilah yang termudah. Faham tak? Faham. Okey, ada. Okey. Okey, apa kita tengok lagi? Kita tengok contoh-contoh sebab dalam matematik ni kita perlukan banyak contoh. Okey, kita tengok soalan B. Okey, kita tengok sama-sama soalan B. Okey. Soalan B pun sama, pembudakan HK kuasa 2 bagi 2K tolak H darab 6K tolak 3H H kuasa 2 tolak K kuasa 2. Okey, sekarang ni kita tengok one by one. Okay. Now kita tengok yang ni dulu. Okay. Yang ini kita boleh jadikan bentuknya apa? H. H tambah K. H tambah K. H tambah K. Okay, kalau kurungan kita biarkan dulu dalam kurungan buat sementara. Okay, untuk yang ni. Okay. And then kita tengok pula yang ini. Ada boleh ubah apa-apa? Tak. Tak ada. Tak. Jadi kita tulis itu 2K tolak H. Okay. Dan darab. Okay, now kita tengok pula dekat 6K tolak 3H ni. Apa kita boleh buat? Kita boleh jadi apa kita boleh tak faktorkan dia? Boleh. Okey, kalau kita faktorkan, kita tulislah kita conteng kat tepi kan. Kita conteng. 6K tolak 3H. Okey, faktorkan. Boleh buat keluar apa ni?
3. 3. 3. Okey, 6K. 6K bagi 3 dapat? 2 2. Negatif 3H bagi 3? Negatif H. Negatif H. Jadi kita tulis kat situ 3, 2K, tolak H. And then yang terakhir ni pula, okey yang ni. H kuasa 2, K kuasa 2. Kita boleh jadikan apa ni? H tolak K. H tolak K, H tambah K. H tambah K. Okey lah, cikgu tak nak gabungkan terus, cikgu nak buat macam ni je. Tak ada masalah. Okey, so sekarang ni kita tengok apa yang boleh masuk kat sini. H tambah K. Okey, nampak ni. H tambah K, H tambah K. Potong. Okey, apa lagi? 2K tolak H. 2K tolak H, 2K tolak H. Ada lagi tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. So yang ada lagi? Tak ada? Tak ada. Tak ada. Jadi H tambah K darab dengan 3. Itu yang tinggal yang tinggal. Bawah ni tinggal apa ni? 1 darab dengan apa ni? H. H tolak K. Nak K. Okey, jadi kat sini apa jawapannya? 3H tambah K. Nak K. lagi H H tolak tolak K. H tolak K. So ini jawapan paling mudah? Ya. Ya. Ya, okey, good. So ini jawapan last dia. Nampak tak kaedah dia? Kita buat step by step. Kita buat, kita janganlah macam kita nak cepat gitu. Jadi kita buat, satu-satu dulu. Tenang. Satu. Cikgu, Okay. Ya. nak tanya boleh tak? Tanya. Kan yang tu 1 darab H tolak K. 1 tu dapat dari mana? Okey. Sebenarnya konsep dia mansuh tu ni. H, okey, kita kan cikgu buat. Okey, cikgu pakai inilah. Okey, macam contoh ni. H tambah K bahagi H tambah K. Kita akan dapat sini 1, sini dapat 1, betul? Kat sini 2K. Potong dapat 1, dapat 1. Contoh kalau kita pakai, okey, kalau kita dapat 3 bahagi 3. Biasanya kita akan buat sini 1, sini 1, betul? Betul. Konsep ni sama. Konsep samalah kalau kita pakai A sebab sama kan? Okey, dapat tak? Dapat. Okey, good. Dia sebenarnya ya? Tak. Okay. Jadi dalam konsep mansuh ni sebenarnya konsep dia sebenarnya bahagi macam biasa, tapi kita mansuhkan kita nampak macam hebat sikit lah mansuh gitu kan. Tapi konsep sebenarnya bahagi. Jadi 2K tolak H ni satu ungkapan yang sama dengan 2K tolak H ni. Jadi kita bahagikan dapat satu-satu lah. At the end dia akan dapat 1. Macam tu je. Okay, faham? Faham. Okay, good. Okay, now kita beralih ke soalan C. Okay, kita try soalan C. 5A. A tambah 2B bahagi 2AB bahagi 1 tambah A. Okey, macam soalan-soalan tadi, kalau kita tengok soalan tadi, kat sini darab, betul? Kat sini pun darab, betul? Betul. Tiba-tiba kita jumpa soalan bahagi dah. Kalau nak buat bahagi, kalau kita jumpa bahagi ni, apa kita nak buat? Jangan risau, jangan panik. Kita boleh ubah sebagai apa? Darab. Jadi kita ubah dulu soalan. 5A, A tambah 2B, darab. Kalau kita tak darab, kita nak buat macam mana? Terbalikkan dia ke semuanya. Okey, yang mana terbalikkan? Yang sini saja, yang lepas ni je. Yang ni sahaja.
2AB 1 tambah A. Okey. Okay, sekarang kita tengok one by one. 5A kita boleh kecilkan ke? Tak boleh. Tak boleh. A boleh. Ha? Tak boleh. Tak boleh sebab dia satu ungkapan 5A. Okey, yang kedua ni pula. Cikgu tak colourkan. Okey. Yang ni kita dah ni. Okey, kita try tengok yang ni pula. Ada faktor sepunya ke? Tak ada. Tak ada. So, kita boleh teruskan lah. Okey, yang ni pula kita tengok yang atas tu. Ada faktor sepunya? Ada tak ada? Tak ada. Tak ada. Sebab kita pun tak boleh kembangkan dalam situ sebab itu memang satu ungkapan. Okay, and then kita tengok yang ni pula 2AB. 2AB ni pun satu ungkapan. So kita tak boleh nak buat apa-apa. Okay, Cikgu. tapi Cikgu macam salah soalan cikgu. Yang patutnya bawah tu 3A tambah 6B. okay, terima kasih sebab betulkan. Okay, so kita padam balik semua ingatan. Okay, abaikan soalan ni sekejap. Kita buat soalan baru. Terima kasih sebab perbetulkan cikgu. Buku ni crowded sangat. Jiba. Okay, tak apa, kita abaikan. Okay, kita tengok balik soalan C tu. Terima kasih. Tadi siapa tadi? Khairul Faris. Okay, terima kasih banyak-banyak. Sama cikgu. Okay, so maknanya nampaknya Khairul fokus. Bagus. Okay. Okay, so padahal cikgu sendiri malu ni. Okay. Okay, so kita tengok balik soalan tadi. 5A A tambah 2B bahagi 2AB 2AB bahagi dengan 3A tambah 6B. bahagi 6B. Oh, okey. Itu soalan dia yang sebenar. Apa cikgu campurkan soalan atas Okey. So, kalau kita macam tadilah kita modify ni sebab kita ada bahagi ni. Okey, 2B darab 3A tambah 6B bahagi 2 AB. AB. Okey, ni 6 ni B. Okey. Jadi, dekat sini kita tengok. Okey, kita tengok. Okeylah, kita tengok dulu. Yang 5A ni satu ungkapan. So, kita tak boleh ubah, betul? Betul. Okey. So, kita tulis dah 5A. Lepas tu, AB tu. Kita boleh tak ubah? A tambah 2B. Tak boleh. Tak boleh juga. So, kita tulis A tambah 2B. Darab. Okey, kita tengok pula. Kita tengok pula 3A dengan 6B ni. Ada faktor sepunya tak? Ada. Ada. Kalau kita conteng kat sepi 3A tambah 6B, kita boleh buat keluar apa? 3. 3A bagi 3. A. Okey. Nampak? Otak tak betul sikit hari ni. Okey, A tambah 6B bagi 3. 2B. 2B. So kita tulis kat situ lah 3A tambah 2B. Okey. Untuk yang 2AB tu kita boleh buat apa? Tak boleh buat apa, kekalkan. Okey, kekalkan 2AB. Okey. Sekarang ni kita tengok apa yang boleh mansuhkan. Apa yang boleh masuk sini? Tambah 2B. Tambah 2B. Jadi yang boleh masukkan kat sini A tambah 2B, A tambah 2B. Ada lagi? Tak ada. Okey, sekarang kita tengok yang kita tulis dulu. 5A darab 3.
2AB. Kalau ni dia akan jadi 15A bagi dengan 2AB. 2AB. Okay, now kita tengok. Kita tengok yang ni. 15 darab A. Bagi 2 darab A darab B. Apa boleh potong kat situ? A. 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 So sebenarnya A ni boleh potong. A. Jadi kita akan dapat jawapan dia apa? 15 15. 2B. 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 Betul jawapan tu? Betul. Betul. Ya, faham? Alhamdulillah faham. Okey. Kalau nak tanya je. Cikgu okey je. Don't worry, cikgu tak makan orang. Cikgu makan nasi juga. Okey, kita tengok soalan D, okey? Okey, soalan D. A kuasa 2 tolak B bahagi 10A tolak 5B. Bahagi A tolak B kuasa 2 bahagi 8 A 8A tolak 4B. Okey, macam biasa kita tengoklah satu per satu. Okey, kita tengok yang ini. Betul kan soalan cikgu? Okey, betul. Okey, A kuasa 2 tolak B. Kita boleh buat apa-apa tak? Tak boleh. Tak, betul ke soalan ni? Patutnya A kuasa 2 tolak B kuasa 2 cikgu. Kan dekat soalan dia bagi A kuasa 2 tolak B, dekat bawah ada kuasa 2 pula kan? Pop ni. Nak kena telefon penerbit ni. Okey. So ni kuasa 2. Okey, tak apa. So A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Kita boleh buat apa kat sini? Baru kita boleh buat apa kan? So kalau kita kembangkan, kita jadi apa kat sini? A tolak B. B. A tambah A tambah B. Okay, good. Okay. And then, okay, bagi. Okay, kita tengok pula yang bawah tu. 10 A tolak 5B. Ada faktor sepunya tak? Ada. Okay, 10 A tolak 5B. Okay, kita ni kan. Okay, apa yang boleh buat keluar? 5. 10 A bagi 5? 2A. 2A. 5B bagi 5? B. Apa cikgu ni? Ya Allah. Okay, B. Okay, so kita tulislah kat situ. 5, 2A tolak B. Okay, kat sini. Kat sini apa dia? Dia punya, okay, kat sini bahagi. So kita kena buat Darab. darab kita ubah macam mana? Terbalikkan dia. Terbalikkan dia. Patut cikgu buat pada awal benda tu. Okay. Kita terbalikkan. 8A tolak 4B. A tolak B kuasa 2. Okay. Now kita tengok yang ini. Okay. Dekat situ ada apa-apa kita boleh buat? Boleh. Kita boleh buat apa kat situ? Faktor Faktor sepunya 4. Faktor sepunya 4. Jadi kita kat situ dapat, kalau kita buat kaedah yang ini juga, okay lah, cikgu tunjuk juga ya. Okay, kita boleh keluarkan 4. Okay, kita akan dapat sini 2A Tolak B. tolak B. 2A tolak B. Okay, now kita tengok pula yang ni. A
tolak 2. A tolak B kuasa 2. Apa kita boleh buat? Betul buat kat sini? A tolak 2, A tolak B. B. A tolak B. A tolak B. A tolak B. A tambah B. Dia dalam kurungan 2 kali. Maknanya dalam kurungan semua sekali 2 kali. Okay, good. So, dekat sini kita tengok apa yang boleh potong. A tolak B. A tolak B. Tolak B. Okay. A tolak B, A tolak B. Okay, apa lagi boleh potong? 2A tolak B. A tolak B. 2A tolak B, 2A tolak B. Ada lagi boleh potong? Tak ada. Tak ada. Nombor boleh kecilkan? Tak boleh. Tak. Tak boleh sebab dia 4 dengan 5. So, apa kita tulis itu? 4 darab apa? A tambah B. Okay, kat bawah tu? 5 5 tolak B. tolak B. A tolak B. So, ini jawapan paling termudah. Tak boleh buat apa lagi dah. So, ini jawapan akhir. Okay, faham? Alhamdulillah Faham. faham. Okay, good. Okay, so sekarang ni cikgu nak kamu try jawab. Okay, kita tengok muka surat 38. 38. Itu jom cuba 2.3. Okay. Soalan soalan 7. Okay, pilih A, B, C, D. B. B. Okay, 7B. Okay. Cikgu bagi masa berapa minit nak? 5 minit cukup? Cukup. Okay, 5 minit. 5 minit dari sekarang. Jawab soalan tu. Cikgu buat dalam buku Yap, buat dalam buku. Minit. Tujuh B. Soalannya H A tolak 2 darab Y. H tambah 3. Kalau anda kata ada yang dah siap, tulis dekat chat box tu kata dah siap
Okey. Dah 5 minit. Soalan ni sebenarnya tak perlukan 5 minit pun. Okey, sekejap. Okey, tadi kita tengok ada siapa yang dah start tadi? Khairul Faris dengan Sarah Batrisya. Okey, dapat berapa? Khairul Faris dulu. Y. Lepas tu bahagi dengan K tolak 2 tambah 3. Y Bahagi bahagi K tolak 2 K tolak 2 tambah 3. tambah 3. Okey. Sarah Batrisya. HY bahagi HK tambah 3K tolak 2H tolak 6. Sekejap. HY bahagi Bahagi HK HK tambah 3K tambah 3K tolak 2H tolak 6. tolak 2H tolak 6. Okey, siapa dapat jawapan macam atas? Okey, ataupun yang lain. Siapa ada jawapan lain? Mana yang lain? Mana yang lain ni? Siapa yang dapat jawapan sama? Safwan dapat jawapan sama dengan siapa? Faris. Dengan Faris. Okey, yang lain? Tak ada? Cikgu, Ya. jawapan saya lain. Jawapan awak pula apa? Saya HY HY bagi K tolak 2, bahagi K tolak 2 K tolak 2. dengan H tambah 3. Ada kurungan K tolak 2, H tambah 3. H tambah 3. Banyak jawapan ni. Okey. Okey, jom kita tengok. Jom kita tengok soalan ni. Okey. Soalan ni dah darab. So kita tak ada masalah. Okey, so H. Kita boleh buat apa-apa dengan H? Tak boleh. Tak boleh. Kalkanlah dia kat situ. Okey. Lepas tu K tolak 2 tu kita boleh buat apa-apa tak? Tak boleh. Boleh. Okey, kalkan jugalah K tolak 2. Darab. Okey, kita tengok pula. Y. Okey. Boleh buat apa? Tak kan? Okey, untuk H tambah 3 ni? Tak boleh. Tak Pun boleh. Okey. So, kita tu lah H tambah 3. Jadi, apabila kita jumpa darab macam ni, kita tak boleh buat apa-apa pun dalam ni. Ingat tak macam mana kita nak darabkan? H darab dengan Y. K tolak K 2 tolak 2 darab dengan tambah 3. okey. H tambah 3. Jadi kita akan dapat HY K tolak 2 H tambah 3. Okey. Sebolehnya macam ni pun dah cukup. Tapi kalau macam ni sebab ini kita dah kembangkan. Mana kekalkan sampai sini pun dah cukup dah sebenarnya. Kita dah pemudahkan dia. Yang ini yang pertama ni okey cikgu rasa cikgu tahu belah mana yang kamu buat ni. Kamu potong yang ni kan? Potong H. Potong H. Tak boleh potong H sebab sekarang ni kat sini kalau andai kata soalannya
Kalau ada soalannya lah kita tengok. Okay, kita ke tepi sikit. Okay. Kalau soalannya H, K tolak 2, darab Y, 3HY, which is dalam ni semuanya darab, betul? Jadi kalau kat sini baru boleh potong. Sebab sekarang ni kalau kita tengok balik dekat soalan asal, ini ada kaitan dengan tambah. So dia satu kurungan. Nampak tak macam tu? Nampak. Jadi kalau benda tu dalam kurungan, kalau benda tu ada kaitan dengan tambah macam satu dalam satu ungkapan ni, dia dianggap sebagai satu ungkapan dan dia tak sama dengan ni. Dia maknanya andai kata kalau kita buat H bahagi dengan H tambah 3, kita tak boleh selesaikan. Kita tak boleh selesai. Ini dah paling mudah lah maksudnya. Faham tak? Faham. Okey. Nanti kita tengok lagi latihan-latihan lain. Okey. So itu soalan 7B. Okey, sekarang cikgu nak kamu try buat soalan 8. Okey, pilih huruf. A, B, C atau D? A. A, okey. 8A. 5 minit boleh? Boleh cikgu. Okey, 5 minit. Jawab sekarang.
Okay, yang dah siap good. Okay. Make sure mana yang boleh potong. Kalau boleh dimasukkan, kalau boleh difaktorkan. Kalau tak boleh, jangan dikacau. Okay, good. Okay. Okay. So, now kita dah okay. Dah cukup masa untuk jawab. Okay, now kita tengok. Okay. Okay, siapa ada jawapan? Bagi jawapan sikit, nak tengok. Nah, yang dah siap tadi, Saya boleh ke? Boleh. 2 bahagi M dalam kurungan X tolak A. X tolak A. Okay, ada lagi jawapan lain? Ada? Tak ada? Nofatin Soleha, jawapan sama tak? Sama, okay good. Yang lain sama? Sama, okay good. Okay, so macam mana kita dapat jawapan ni? Okay, jom kita tengok sama-sama. Okay, sekarang kita tengoklah one by one Okay, M kita boleh buat apa-apa? Tak boleh. X tambah 2, kita boleh buat apa-apa? Pun tak boleh. Boleh. 2 rangkungan X tambah 2, dia dah tolong faktorkan dah pun. Betul tak? Betul. Lepas tu ni M kuasa 2 X tolak A pun dia dah faktorkan. Jadi apa yang kita kena buat kat sini? Apa okey, lepas kita dah kata-kata dah tak boleh nak faktor lagi dah ni. Lepas faktor kita buat apa? Mansuhkan. Okey, mansuh. Sekarang ni kita tengok apa yang sama kat sini. M kat sini jadi 1, dekat sini hilang kuasa. Betul? Betul. Okey. This one pula. Okey, apa lagi? X tambah 2. X tambah 2 sebab ni satu kurungan. X tambah 2 dengan X tambah 2 pun dia dapat 1. Dan last kali kita akan dapat apa? Apa yang tinggal kat atas? Apa yang tinggal? 2. Apa yang tinggal? M X tolak 2. A. X tolak A. X tolak A. Okay. So, mudah je ni, insyaAllah mudah. Okay, so sekarang pukul 11.10. Okay, jadi cikgu nak sambung subtopik seterusnya. Okay, subtopik seterusnya adalah 2.33. Okay, kita pergi ke 2.33. Iaitu apa dia? Gabungan operasi.
Okay. So macam tadi juga kita belajar. Okay, tadi kita hanya fokuskan tambah tolak. Kelas lepas tambah tolak. And then sebelum ni tadi kita fokuskan darab dengan bahagi. Now kita gabungkan semua, which is apa dia? Kuku, bada, tato ni ha. Ataupun bokmas. Ini kita jumpa balik gabungan. Tak lari pun, tak jauh. Kita akan jumpa benda yang sama juga. Okay. Sebab untuk benda macam ni, kita akan jumpa nanti juga untuk next chapter ni. Lepas ni next chapter apa? Chapter 3 apa ni? Chapter 3? Rumusan algebra. Rumusan algebra. Apa beza nanti rumusan algebra dengan urapan algebra? Nanti kita akan tengok kemudian. Okay. So, kita pergi dulu 2.33 ni Okay, kita tengok. Okay, kita tengok contoh 20. Okay, kita tengok contoh 20. Soalan A. Okay. Soalan A. 5B dalam kurungan 15A tambah 25B. Apa tu? Tambah kan? Tambah A, B. Okey, sekarang menggunakan hukum kuku badatato. Sorry, cikgu sedap sikit. Okey, berdasarkan hukum kuku badatato sekarang kat sini. Kita nak mulakan siapa dulu? Kurungan. Mulakan kurungan terlebih dahulu. So, kalau kita buat kurungan maknanya, okay, kita selesaikanlah 2. Ni kalau kita tulis, kita boleh tulis macam ni tau. Nampak tak? Nampak. Okey, sebab darabnya, ini kita darab betul. Darabnya diletakkan di atas. Okey. Cikgu, Ya. yang dalam kurungan tu 5 tu memang hilang 5 dalam kurungan hilang. 15A tambah 25B kan? Cikgu tahu 2B je. Sekejap. Yang mana satu ni? Soalan Dalam dia kurungan. Dalam kurungan. 2 kurungan 15A tambah 2B. 2 dalam kurungan. 15A tambah 25B. Okey. Okey. Cikgu tak perasan. Okey, sorry. 5B. Okey, dia tak hilang. Dia hilang sebab cikgu cuai. Cikgu tercuai. Ni kena hati-hati kat ni. Mungkin sebab terbatuk tadi kot. Okey, tak apa. Jadi dekat sini lah kalau kita nak nampak mudah. Okey lah, kita nak nampak ni kan. Okey, 2 darab 15A kita dapat apa? Tiga 30 ni. Okey, macam susah juga kalau nak buat ni pergi panjang. Okey, tak apa jap, kita padam dulu ni. Okey. Susah. Dia akan jadi lagi panjang. Okey. Tapi sebenarnya kita nak faham macam tu lah sebenarnya. Okey, sekarang kita tengok. Sebab kita nak selesaikan dalam kita nak selesaikan dalam kurungan dulu. Okey, so dalam kurungan ni kita nampak tak ada faktor sepunya? Ada. 5. Okey, 15. Masuk sini. Okey, 15A tambah 25B. Kita boleh bawa keluar 15A bagi 5? 3A. 3A. Okey, 25B bagi 5? 5B. 5B. Kita dapat 5B. Boleh kecilkan lagi ni? Tak ada ya? Tak boleh. Okey, so kita tulislah 2, 5B.
Ni darab apa? Darab 5 apa ni? 3A Tambah 5B. Okay, good. AB kita ada ubah ke? Tak ada. Tak ada. So kita kekalkan dulu. Okey, sekarang kat sini kita tengok. Kalau kita tulis balik 2 darab 5 darab 3A tambah 5B. 5B tambah A, B. Okey, kita tengok yang seterusnya. Lepas kita dah selesaikan kurungan ni, sekarang kita tengok apa pula? Bahagi. Kita boleh masuk tak? Mana kita boleh masuk kat sini? Lima B. Yang kita boleh masukkan 5B kita boleh masuk tak? Tak boleh. Sebab kat sini ada operasi tambah. Sekarang kita pasangan dia kalau darab dengan bahagi tambah dengan tolak sahaja. Ini dia budak-budak. Kalau dia kata darab kita nak masukkan yang tolak, darab kita nak masukkan bahagi, tak boleh. Boleh? Faham? Faham. So dekat sini macam ni jugalah 5B ni kalau kita jadikan ungkapan tu akan jadi 5 darab B, betul? Betul. Betul. So kita akan potong apa kat sini? 5 5. 2. Okey. 5. B boleh potong? Boleh. Tak boleh. Macam mana kata boleh? Tak boleh. Kalau B nak potong dengan siapa kat sini? Tak boleh. Okey, anggap yang ni, yang dalam kurungan ni semua satu ungkapan. Sebab dia tambah. Sebab kalau kita nak buat operasi bahagi, bendanya mesti didarabkan. Betul tak? Betul. Okey, so kat sini yang tinggal adalah 2 darab 3A tambah 5B. Cikgu tak darab lah. Okey. Okey, terus 2 darab 3B dengan B tambah A bagi. Okey, now sekarang kita selesaikan. Okey, sekarang ni kita selesaikan untuk operasi apa pula ni? Operasi tambah. Okey. Operasi tambah sekarang ni penyebut dia sama tak? Sama. So kita tak perlu nak ubah apa-apa. 2 3A tambah 5B tambah A. Okey. Okey. So bila kita dapat macam ni, sebabkan kita nak bagi macam orang kata nampak molek sikit lah kan. Kita kembangkan balik lah ni, kita kembangkan. Jadi kita akan dapat 6A tambah 10B tambah A bagi B. And then kat sini apa yang boleh tambah? A, dia akan jadi 7A tambah dengan B bagi B. Inilah jawapan paling mudah. Nak bagikan? Jangan bagikan, tak boleh sebab sini sini tambah. Kalau lah sini darab, bolehlah nak bagikan. Okey? Okey, faham tak? Faham, alhamdulillah. Okey, good. Cikgu, Okey. tak kita nak screenshot balik. Sekejap. Okey dah? Dah dapat dah. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okay, now kita pergi kat soalan B pula.
Soalan B. Apa dia soalan B? 9K kuasa 2 tolak 12K tambah 4 bagi dengan 3K tambah 2, 3K tolak 2. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok. Okey, kita tengok yang atas. Kita tengok yang atas dulu. 9K kuasa 2 tolak 12 tambah 4. Ada patut sepunya tak? Ada patut sepunya tak? Tak ada. Tak ada. 9 sifir 3, 12 sifir 2, 4 sifir 2. Dah 3 memang tak jumpa lah. Okey. Ataupun kalau kita guna paling rendah ni 4. 4 dalam 4 tak ada 9. Dalam sifir 4 ada 12 tapi tak ada 9. Okay. So, kalau kita jumpa 3 ungkapan ni, kita nak buat apa? Kaedah apa? K kuasa 2 tolak 12K tambah 4. Kaedah apa ni? AC. Ya, kaedah AC. Kaedah darab silang AC. AC. A darab C. 9 darab 4. Kita dapat apa? 36. 36. 36. Okey, K tolak 2 tolak 12K tambah 36. Okey. Okay, kita fokuskan belah sini dulu. Kita buatlah rumah dia. Ni cerita penting. K 2 tambah 36 tolak 12K. Okey, now kita tengok 36 ni. Berapa darab berapa dapat 36? 1 darab 36. Okey. 2 darab 13. 2 darab 13. Betul lah. Lagi kacau. Tak, cikgu. 2 darab 13. Betul ke? Tak. Saya kira. Okey, 2 darab apa? Lah. 18. 18. Guna je kalkulator. Okey. Lagi apa ni? 3 darab apa? 3 darab 12. 3 darab 12. 6 darab 6. 9. Apa? 4. 4 darab 9. Okey, lagi? 6 darab 6. 6 darab 6. Oh, banyak ni. Okey, so kita tengok salah satu kat sini. Antara 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang ada kaitan dengan 12? 5. 5? 6 darab 6. 6 darab 6. 6 darab 6. So, okey, 6 darab 6. So, yang ni kita tak boleh pakai sebab sini dapat 13 dan tak ada guna. Okey. So, kita tulis kat siap kat sini 6K. Okay, dapat. Okay, sekarang ni 6K tambah 6K sepatutnya jadi positif 12K. Tapi dekat sini, negatif 12. So, kita nak buat apa? Tambah simbol negatif. Kita tak sini negatif, kita tak sini negatif. So, kat sini akan jadi negatif 6, sini akan jadi negatif 6. K. Okay, now kita semak. K darab K, kita dapat K kuasa 2. Negatif 6 darab negatif 6, kita dapat? Positif 36. 36. Negatif 6K tambah negatif 6K, kita akan dapat 12K. So, okay, dah lulus dah ni. Dah lulus. So, kalau dah lulus, kita nak ambil yang mana? Kita ambil lah yang ini.
K tolak 6. K tolak 6. Dah selesai belum? Dah? Belum. Belum. Kembalikan. A. 9. A itu 9. So K tolak 6 bagi 9. K tolak 6 bagi 9. Boleh kecilkan? Boleh. Boleh. Apa? K tolak 2/3. 2/3. Yang ni pun K tolak 2/3. Kalau dekat bawah ni 3, kita bawa ke atas jadi? 3K tolak 2. Tolak 2. 3K tolak 2. 2. Oh, panjang tu. So dekat sini kita tulislah 3K tolak 2. 3K tolak 2. Yang bawah ni, sebabkan yang bawah ni dia dah siap-siap. Jadi kita tak perlu kacau lah. Kita tulis je balik 3K tambah 2. 3K tolak 2. Okay, now kita tengok. Apa yang sama? Kita nak mansuhkan. Okay, apa yang sama kat sini? 3K tolak 2. Okay, 3K tolak 2, 3K tolak 2. Cikgu, saya tak nak potong belakang, saya nak potong depan. Pun boleh, tak ada masalah. Awak potonglah salah satu kat atas ni. Okay. So, at the end, last kali kita akan tinggal apa dia? 3K tolak 2 bagi 3K tambah 2. Ini jawapan termudah, betul atau tidak? Betul. Betul. Okay, now kita pergi contoh seterusnya. Contoh C. Dia nampak macam complicated tapi sebenarnya senang je. Okay, 12M tolak 18M kuasa 2 bagi 4N kuasa 2 tolak 16N darab NM. Betul tak soalan Cikgu Salim ni? Okey, ikut betul. Kalau salah bagi tahu ya. Nanti cikgu shock sendiri. Okey. So, dekat sini kita tengok. Okey. Macam mana tadi kita dah tengok satu persatu. Dekat sini. Okey, kita tengok 12M tolak 18M. Okey, dekat sini ada faktor sepunya tak? Ada. Okey, 12M tolak 18M kuasa 2. Apa boleh keluarkan? 6. 6. Okey, 12M bagi 6? 2M. 2M. Okey, 18M kuasa 2 bagi 6? 3M kuasa 2. 3M kuasa 2. Boleh lagi? Boleh. Apa dia? M. M. Okey, good. 2M bagi M? 2. 2. 3M kuasa 2 bagi M? 3M. 3M. So dekat atas ni kita sama dengan 6M dengan 2 tolak 3M. Okey. Sebab dah tak boleh nak kecilkan lagi. Okey. Now kita tengok pula untuk 4N. Okey, tambah 16N ni. Sekejap. Okey. Ada faktor sepunya? Ada. Ada 4N. Okey, 16N. Okey, kita boleh buat keluar apa ni? 4. 4N. Ni berapa apa ni? N kuasa 2. N kuasa 2. Okey, 16N ni? Bagi 4? 4N. Boleh kecilkan lagi? Boleh. Boleh. Apa dia yang sama ni? N kuasa 2 bagi N? N. N 4N bagi N? 4. 4. So dekat sini 4N. N tolak 4. N bagi M ni kita kacau tak?
Tak, salin balik. Okay, now kita tengok apa yang kita boleh potong kat sini. Apa yang boleh potong kat sini? Jeng. Okay. So, dekat sini kita tengok kalau andai kata kita buatlah satu line panjang. Okay. Sekejap kita jadikan dia satu ni je. Satu pecahan ni kan dua pecahan kan. So kita jadikan satu pecahan. Kalau darab kita tak perlu risau sebab apa kita darabkan semua yang atas bahagi dengan semua yang bawah ni pun kita darabkan je semua. So dia akan jadi ke sini apa? 6M and 2 3M. Okey, kat sini 4N darab dengan M. So dia akan 4M and N tolak 4. Okey, mungkin boleh nampak lagi jelas kot. Okey. Dekat sini, apa yang boleh potong? MN. MN, yeah good. MN tu boleh potong. Apa lagi boleh potong? Nombor. Kita boleh tekan. 2. Ni 6 dapat? 3. Ini 4 bagi 2. Okey. 4 bagi 2 dapat 2. Ada lagi? Tak ada dah. Tak ada. So jawapan last sekali 3 2 3M 2N tolak 4. Betul? Betul. Dia macam kena fikir lebih sikit je macam tu. Okay, now kita tengok soalan D. Okay, faham tak soalan C tadi? Cikgu nak screenshot. Okay, sekejap. Mana soalan dia? Okay. Okay? Oh, okay, good. Okay, now kita try tengok soalan D. Okay, soalan D. Soalan D apa dia? A tolak. Okay, tolak B. Angkungan 3A tambah B bahagi A tolak B kuasa 2 6A tambah 2B. Betul Cikgu Salin ni? Betul. Okay, good. Okay, jom kita tengok soalan ni. Okay, sekarang ni kita nampak soalan ni menggunakan apa dia? Bahagi. Jadi kita modify lah sikit soalan tu. A tolak B 3A tambah B. Kita nak modify buat macam mana? Darab dan terbalikkan. Oh, saya ingat. Okey. 6A tambah 2B. A tolak B kuasa 2. Okey. Now, kita tengok satu per satu. Okey, kita tengok A tambah B. Boleh buat apa? Tak boleh. Tak boleh. A tolak B. Okey, kita tengok pula 3A tambah B. Boleh buat apa-apa? Tak boleh. Tak boleh. 3A tambah B. Darab. Okey. 6A tambah 2B. Kita boleh buat apa-apa? Boleh. Buat apa? Faktor 10. 6A tambah 2B. Okey. Apa boleh buat keluar? 2. 6A bagi 2? 3A. 3A. 2B bagi 2? B. B. So 2, 3A tambah B. Okay, now kita tengok pula A tolak B kuasa 2. So kita dapat apa ni? A tolak B, A A tolak tolak B. A tolak B.
Okay, good. Okay. Daripada equation yang ni, apa persamaan ni? Boleh Mana kita boleh potong. potong? A tolak B. A tolak B yang mana? Atas. Atas. Bawah. Bawah ni mana satu nak potong? Mana-mana je. Mana Boleh. ada. Okay. Lagi? 3A tambah B. Apa dia? 3A tambah B. 3A tambah B dengan 3A. 3A tambah B. So apa yang tinggal? 2 bahagi A tolak B. Bahagi A tolak B. Yang atas tinggalnya 2. Ni dah 1, ni pun dah 1. 2 darab 1 dapat 2. Okey, tengok bawah pula. 1 darab dengan apa yang tinggal ni? A. Tolak B. Tolak B. So ini jawapan akhir? Jawapan akhir. Ya, ini jawapan akhir. Okey, faham? Faham. Faham. Okey. Kita dah ada masa. Okey. Now, cikgu nak muka surat 38. Soalan 10. Okey, A, B, C. Okey, cikgu nak petik nama boleh tak? Dalam ni ada tak nama Sarah Syahira? Ada tak? Ada Sarah Syahira tak ada? Tak ada cikgu. Oh, hari ni tak masuk kelas eh? Okey, tak apa. Okey, kita nak cikgu nak petik nama. Safwan lah. Okey, pilih A, B, C, D. 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 B ke D? D. Oh, D. Untuk D kan? Tahu Okey. ke? Oh, buaya. Oh, buaya B lah. Okey, B. Okey. Okey, jawab 10 B. Cikgu bagi 5 minit cukup? So, 5 minit. Okey, soalan B 5 minit sekarang. Okey, jawab dulu soalan tu.
Ya, soalan ni agak tricky sikit. Macam soalan yang ada yang kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Ni banyak kuasa 2 ni. Tips dia, okey cikgu bagi clue sikit. 4 tu boleh kuasakan 2, 1 tu boleh kuasakan 2. Cikgu bagi clue. Tapi 4 yang mana yang boleh kuasa 2 tu? Tak semua 4 boleh kuasa 2 kat situ. Siapa yang buat latihan yang sebelum ni, dia lebih kurang ada satu soalan lebih kurang macam ni. Dan masing-masing waktu tu yang cikgu tengok buat kaedah guna index, which is itu soalan, itu level form 3 tu. Gunakan index. Dia punya kuasa dia sama, so kita boleh gabungkan dia. Okey, nak tanya, ada yang dah siap? Ada yang dah siap? Ada yang siap belum? Dah siap dah. Okey, Sarah dah siap. Safwan dapat tak di clue tadi? Masih pening. Okey, tak apa. Okey. Okey, yang lain macam mana? Alia Syafiqah okey? Okey cikgu. Amal Zikri okey? Tak. Tak, okey, tak apa. Dari kita bincang, Okey, Muhammad Afiq okey? Afiq Haikal. Baru faham cikgu. Kurang faham. Okey, Izayani. Tak faham cikgu. Okey, Khairul Farish. Kurang ego. Okey, Nurul Elisha. Saya pun tak faham cikgu. Aina Najiha. Tak faham. Okey, Afika Maizara. Pening. Ya, jawapan semua lebih kurang sama je ni. Safia Nuha. Tak faham. Okey, Nur Fatin Soleha. Tak berapa nak faham. Ni Man Koyen ni siapa Alia dan Zira. Siapa? Alia. Alia. Okey. Okey. Tak faham. Okey, tak faham. Adib. Adib. Okey, Nurin Izzati. Tak cikgu, tak faham. Okey, Izzatul Alia. Izzatul Alia okey. Hilang Izzatul Alia ni. Okey, Ikhwan. Enggak faham. Tak faham, enggak bisa bahasa Inggeris ya? Okey, tak apa. Siapa tak ada jawab? Hawa. Tak faham. Okey, Aina Dira. Tak faham. Okey, tak apa.
Okay, now cikgu nak dengar suara kamu je, makna kamu live lagi tak? Masih hidup lagi tak ni? Soalan susah ni. Okay, tak apa, jom kita tengok. Kita tengok ni ha. Okay, jom kita tengok sama-sama. Okay. Okay, mana? Okay. Now, kita tengok part ni dulu. Okay, kita tengok 4P kuasa 2 tolak 1. Mesti semua start kat sini, betul? Betul tak? Dia start kat sini. Betul Betul. tak? Okay. Kalau betul, okey lah. So, kat sini macam ni. Okay, sekarang ni kita nak jadikan dia. Okay, sekarang kita tengok apa clue-clue rumus yang kita ada tadi. Kita ada apa? A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Lebih kurang tak ni? Di mana kat sini A tolak B, A tambah B nanti. Okay. So dekat sini kita boleh ubah dia 4 tu sama dengan 2 kuasa 2, betul? Betul. Betul. 1 tu dia akan jadi 1 kuasa 2, betul? Betul. Betul. Okay, so di mana apabila kita sentuh 4P kuasa 2 tolak 1 tu dia boleh jadi 2 kuasa 2 P kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Ataupun kalau kita tulis 2P kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Jadi daripada ni nampak ni kuasa 2 ni, jadi kita boleh letak 2P tolak 1 Kuasa 2. 2P Tambah 1. tambah 1. Nampak tak? Siapa tak dia panjang O tadi? Oh. Okey. Jadi nampak tak kat situ macam mana bentuk dia sebenarnya? Nampak. Nampak. Okey. Now kita dah dapat dah kat situ. Okey, jadi kita tulislah 2P tolak 1 2P tambah 1. 1. Okey, kita tengok pula. Kalau yang atas start, bawah pun mesti start juga ni. Tapi tak apa start sangat kot. Kaedahnya sama. Sekarang ni cuma ada satu ni je. Satu kita boleh ambil yang ni, betul? Betul. Kalau P kuasa 2 tolak 1, kita samakan P kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Kita dapat apa? P tolak 1. P tolak 1 kuasa P tambah 1. Ya, betul. So, kita tulislah balik kat situ. P tolak 1, P tambah 1. Okey, darab. Okey, meh kita tengok yang ni pula. Mana? Okey. PQ tambah Q. Kita dapat apa ni? Apa kita boleh buat? Q darab Okey, kita boleh ada faktor sekunya, betul? Betul. Betul. PQ tambah Q. Apa faktor sekunya dia? Q. Q. So PQ bagi Q dapat? P. P. Q bagi Q? 1. 1. So kita dapat QP tambah 1. Okey. Kita tengok yang last sekali. Okey, 4P tolak 2. 4P tolak 2. Ada faktor sekunya? Ada. Okey, 4P tolak 2. Apa dia boleh buat keluar? 2. 4P bagi 2? 2P. Okey, negatif 2 bagi 2 dapat? 1. Dapat apa? Negatif 2 bagi 2? Negatif 1. Negatif 1. So kita kat sini dapat 2. 2P tolak 1. Okey. Boleh potong? Boleh. Boleh. Okay. Apa yang nak potong kat sini? P tambah 2P. 1. Okey, 2P tolak 1, 2P tolak 1. Lagi?
P tambah 1. P tambah 1, P tambah 1. Ada lagi berapa potong? Tak ada. Tak ada. So kita letaklah last kali. Okey, sekarang ni yang tinggal Q darab dengan 2P tambah 1. Q darab 2P tambah 1. Yang bawah ni 2 darab dengan P P tolak 1. tolak 1. Inilah jawapan akhir. Dapat? Dapat. Okey. So pening lagi tak? Okey. Kita nak Cikgu, tengok. Ya. kalau dapat jawapan 2PQ tambah Q bahagi 2P tolak 2. Okey, itu maknanya awak kembangkan, betul? Haa. Okey. 2P tolak 2. Cikgu tak apa sure sama ada jawapan ni diterima atau tidak sebab biasanya kita nak permudahkan. Jadi seeloknya kalau boleh tinggalkan kat sini pun tak apa sebenarnya. Tinggalkan sampai macam ni je. Melainkan kalau dia kata suruh kembangkan soalan, kena buatlah, kena selesaikan sampai macam ni lah. Tapi kalau dia kata permudahkan, selesaikan sampai sini. Better sampai sinilah. Tapi rasa cikgu tak ada masalah. Tapi cikgu akan dapatkan jawapan dan bagi jawapan tu kat kamu lah. Boleh? Sekejap, siapa yang tanya tadi? Sarah. Sarah, okey. Dia hilang tak, tak nampak. Okey, Sarah. Okey, nanti cikgu ni. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, so kita punya matlamat hari ni dah selesai. Tengok matlamat kita mana kita punya whiteboard. Panjang tu. Okey, so matlamat kita hari ni iaitu nak melaksanakan pendaraban dan pembahagian ungkapan algebra yang melibatkan kembangan dan perfaktoran dan melaksanakan gabungan operasi ungkapan algebra yang melibatkan kembangan dan perfaktoran. Okey, jadi macam biasalah kalau dengan Cikgu Hasif memang kena homework. Tak ada homework tak sah lah. Sebab matematik ni kena banyakkan buat latihan. Okay, so homework pada hari ni 19 hari bulan 3 2021. Okay. Muka surat 38. Soalan 7AC. Apa tu? 7AC. Soalan 8 BD. Soalan 9 BD. Soalan 10 AC. Okay, yang ini yang jom cuba 2.3. And then muka surat 38 hingga 39. Part menjana kecemerlangan. Soalan 3 C
dengan soalan 4C. Hantar bila? Hantar. Biasa cikgu bagi hari apa? Hari Ahad. 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 Pukul apa Ahad sebelum pukul 11 malam. Okey. Jadi, siapa yang hantar homework 19 hari bulan 3 dapat 2 markah tambahan. Siapa yang hantar, macam mana hantar sebelum? Siapa yang hantar 20 hari bulan 3 dapat 1 markah tambahan. Siapa yang hantar pada 21. Ini 21 kan ya? Siapa yang hantar 21 hari bulan 3 dia tak dapat markah tambahan tapi dia dapat markah biasa je lah, markah yang patutnya. Faham? Okay. Cikgu. Ya. Soalan 4 tu kan? Tak ada pun C, cikgu. 4 tak ada C? Tak Soalan ada. 4 satu Tak je. ada. Astaghfirullahaladzim. Okay, sorry. Bukan soalan 4 rupanya. Okay. Soalan 3. Okay. Soalan 3 C dengan F. Okay. Okay, boleh? Boleh. Okay, good. Dan satu lagi lah, cikgu bagi extra. Yang ni ikut kamu. Untuk dalam modul kesemalangan ni, ini optional optional. Yang ni wajib, yang ni optional. Okay, jap. Cikgu tak optional lah sini, optional. Untuk optional, pilih salah satu. Soalan 4 hingga 10. Pilih satu je. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. So dalam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pilih salah satu. Salah satu je, jangan banyak. Nanti cikgu banyak lagi nak menanda. Okay? So, hantar tetap juga tanya sama, iaitu Ahad 21 hari 3 sebelum 11 malam. Dan happy weekend. Apa ni? Ada apa nak tanya? Tak ada ya? Tak ada. Tak ada. Okay, kalau ada nak tanya melalui Telegram lah. Okay, so tadi cikgu nak share. Okay, kebanyakan tadi kalau tengok pada, okay kan tadi kan ada quiz kan? Yang last sekali, mostly nampak pokok. Okay, nampak pokok. Okay. So, ada maksud tau sebenarnya. Ada maksud. Okay, berdasarkan gambar tadi. Okay, jap cikgu share gambar tadi. Mana gambar tadi? Sekejap Okay, gambar yang ni. Betul tadi gambar tadi ni? Betul. Tiba-tiba hilang. Okay. Ni gambar tadi. Ada maksud sebenarnya. Jadi maksud dia apa? Okay, siapa yang nampak gambar pokok, dia ni seorang yang pendiam, tapi bukan sebab dia malu. Ya? Bukan sebab dia malu. Dia pendiam tapi bukan sebab dia malu. Dia just nak jadi diri dia sendiri dan dia tak perlukan
pendapat orang lain. Faham tak? Faham. Okay, siapa yang nampak gorila? Saya nampak gorila. Okay, yang nampak gorila. Okay, yang nampak gorila ni dia seorang yang maximalist dan perfectionist. Dan just keep in mind that sometimes you might be too critical and can hurt people. Hati-hati. Dia kritikal, maknanya dia teliti betul lah, sangat-sangat teliti macam tu orangnya. Okay, kita tengok pula. Siapa nampak sini lion? Nampak singa? Singa betina kan tu? Saya nampak dua-dua cikgu. Okay, okay, siapa nampak singa? Siapa yang nampak singa? You have a very strong personality and don't let anyone stand in your way. Which is maknanya, wah, personality anda kuat. Maknanya teguh lah, maknanya kita memang nampak ketetapan personality tu. That's good for you. And yeah, it's like you can be a leader lah. Suitable for a leader. And okay, for the last one, siapa yang nampak ikan kat situ? Mana? Ada Dekat bawah singa tu cikgu. Dekat bawah tu, nampak tu, dekat pokok bawah tu ada ikan. Comel, dia cute dekat bawah tu 2 ekor. Siapa je nampak kecil tu? Okay, jap, cikgu tengok ada tak orang nampak? Kalau tengok based on, okay, kita nampak sini pokok, monyet. 2 ekor ikan, ada? Ada yang nampak ikan? Ada cikgu. Ada yang nampak ikan? Okay, yang nampak ikan, dia seorang yang sensitif. Dan mempunyai hati yang lembut, caring. Dan dia tak akan don't let other people take it for granted. Orang kata memanglah dia lembut hati tapi jangan sekali pijak dia. Hati-hati. So dia sebab dia menelitikan dia betul-betul kan, dia lebih suka pada ikan dan so on, dia suka pada air lagi tu maksudnya. So itulah di kamu sendiri sebenarnya. Ini cuma salah satu daripada ujian personality lah. Okay. Sekejap, ada orang send. Okay, kok gitu? Iya. Ini sebab banyak je sebab ini macam kata ujian personality. Siapa-siapa nak buat ujian personality boleh dekat online pun ada banyak sebenarnya ujian personality. Nak akan tahu kita ni introvert ke, extrovert ke, semua kita boleh tahu kat situ. Okay. So by the way, cikgu nak tanya berkenaan dengan yang kad hari